Semua, hari ini kita belajar pendidikan seni visual tingkatan 5, motif 1, sejarah dan apresiasi seni visual. Unit 1, perkembangan seni di Malaysia, standard pembelajaran 1.1.2 menyatakan seni budaya lain iaitu seni ukiran. Okey, anda bersama dengan Cikgu Siti. Okey. Jom kita mengenal seni ukiran di Malaysia. Terdapat 5 seni ukiran di Malaysia iaitu seni ukiran masyarakat kaum Melayu, seni ukiran kaum Cina, seni ukiran kaum India, seni ukiran kaum Sabah dan seterusnya seni ukiran kaum Sarawak. Okey, jom kita lihat seni ukiran kaum Melayu. Cikgu akan nyatakan beberapa poin-poin penting dahulu. Okey. Jom kita mengenal apa itu ukiran kayu. Seni ukiran kayu adalah seni ukiran melayang, mengukir menebuk permukaan papan atau bongkah kayu bagi mencorakkan sesuatu motif. Ini yang dinamakan sebagai seni ukiran kayu. Okey, bagaimanakah persepsi seni ukiran tradisional kaum Melayu? Okey, seni ukiran tradisional kaum Melayu dianggap sebagai satu seni luahan kreativiti orang-orang Melayu yang mementingkan elemen estetik, motif dan falsafah. Seni ukiran ini dapat dilihat pada bahagian istana, masjid, rumah, makam, perabot dan sebagainya. Okey, apakah motif ukiran kaum Melayu? Okey, motif ukiran kaum Melayu berkait rapat dengan adat resam, agama, kepercayaan, iklim dan geografi dan persekitaran. Okey, di sini cikgu berikan contoh ukiran kaum Melayu adalah ukiran kayu tebuk tembus. Ini nama dia ukiran kayu tebuk tembus. Okey, seterusnya. Okey, sorry ya. Okey, seterusnya jom kita belajar apakah pola ukiran kaum Melayu. Pola ukiran kaum Melayu antaranya adalah pola bujang, pola lengkap dan pola pemidang. Ini nama-nama pola ukiran kaum Melayu. Okey. Contoh motif fauna pula adalah seperti motif awan larat. Okey, gambar bahagian tengah tu. Motif ayam berlaga. Motif ayam berlaga seperti gambar yang bawah. Okey, seterusnya motif itik pulang petang. Motif itik pulang petang, gambar yang bahagian bawah sekali. Okey. Seterusnya. Okey, contoh motif flora pula. Menggunakan motif bunga-bungaan dan tumbuh-tumbuhan seperti bunga senduduk, pucuk rebung, bunga ketam guri, bunga kenanga. Okey, bagaimanakah ukiran kayu bagi kaum Melayu ini biasa diletakkan? Di mana kita biasa boleh nampak Okey, ukiran biasanya dijadikan hiasan peralatan harian seperti kukuh kelapa, rak simpang keris dan kepala perahu nelayan. Juga terdapat ukiran seni kaum Melayu ini pada struktur rumah kaum Melayu. Seperti gambar yang cikgu beri, boleh dikatakan pada zaman dahulu ukiran seni kaum Melayu ni memang popular. Di setiap sudut, setiap bahagian rumah memang akan ada ukiran ni. Okey. Seterusnya, jom kita lihat berkenaan seni ukiran kaum Cina. Okey. Apakah motif seni ukiran kaum Cina? Okey, motif seni ukiran kaum Cina adalah seperti motif naga. Okey, cikgu ulang semula. Apakah motif seni ukiran kaum Cina? Motif seni ukiran kaum Cina adalah motif naga, buluh, ponik,
yin dan yang, bunga Cina, awan, ikan dan kaligrafi. Namun motif yang paling banyak digunakan adalah motif naga. Motif flora yang terkenal pada seni ukiran kaum Cina adalah bunga peony, bunga teratai, pohon beringin dan cemara. Okey, motif geometri juga digunakan tetapi tidak hanya tertumpu kepada satu-satu bentuk sahaja. Terdapat ragam hias yang khusus dan digunakan dalam seni bena Cina. Okey, di manakah seni ukiran kaum Cina biasa digunakan? Okey, kebiasaannya ukiran kaum Cina ni digunakan sebagai hiasan rumah pada alat perkakasan memasak seperti acuan, kuih bulan, bekas mangkuk tingkat dan alat perabot. Okay, seni ukiran ni memang kata famous lah antara bagi kaum Melayu, kaum Cina. Okay. Jom seterusnya kita lihat ukiran kaum, maaf ya gangguan, India pula. Okey, untuk ukiran kaum India ni, ukiran kaum India mempunyai seni ukiran yang menjurus kepada unsur ketuhanan. Okey. Apakah motif seni ukiran kaum India nombor 1 tu? Okey, ukiran kaum India, motif biasanya mereka menggunakan motif gajah dan burung merak sering didapati pada pintu, dinding, tiang rumah dan rumah ibadat kaum India. Terdapat juga ukiran motif flora seperti motif bunga-bungaan dan daun. Okey. Contoh yang diberi, cikgu kasih contoh gambar ukiran bentuk burung merak pada pintu rumah, biasanya kaum India. Okey, ukiran patung gajah untuk hiasan di dalam rumah dan ada juga yang buat hiasan di luar rumah. Okey, ukiran pada pintu kebiasaannya terdapat pada pintu-pintu kuil atau rumah-rumah bangsawan India. Okey, jom kita lihat seni ukiran etnik Sabah pula. Okey, seni ukiran etnik Sabah ini, apakah motif utama yang mereka gunakan dalam seni ukiran mereka? Okey. Motif. Sekejap ya. Okey, biasanya mereka akan menggunakan motif pakis, motif serimpak, motif cili dan lain-lain. Ni bagi etnik Sabah. Seni ukiran di Sabah terkenal dalam kalangan masyarakat Bajau. Okey, daerah Kota Belud terkenal dengan seni ukiran parang Bajau. Okey, contoh yang cikgu beri gambar ni adalah contoh seni ukiran pada parang Bajau. Okey. Penggunaan kayu nangka dijadikan sebagai pilihan masyarakat Bajau untuk menghasilkan sarung dan hulu parang. Okey. Jom kita lihat seni ukiran kaum etnik Sabah. Okey, selain daripada pada parang Bajau, seni ukiran kaum Sabah juga boleh dilihat pada perahu lepar kaum Bajau serta ukiran pada alatan dapur. Okey, seterusnya kita lihat seni ukiran etnik Sarawak. Okey, seni ukiran etnik Sarawak ini, okey, boleh kita lihat pada gambar di atas. Itu namanya terabai. Terabai. Seni ukiran etnik Sarawak sering didapati pada alat senjata. Terabai ni adalah satu alat senjata kaum Sarawak. Fungsinya adalah untuk melindungi diri sendiri daripada serangan atau tetakan pihak musuh
dan kemudian fungsinya juga sebagai kelengkapan yang digunakan dalam persembahan tarian ngajat. Okey. Satu lagi, seni ukiran kaum Sarawak adalah ukiran pada tiang keliring. Tiang keliring diperbuat daripada batang kayu yang besar dan keras yang diukir dari aras hingga ke bawah, maknanya dari bahagian atas sampai ke bawah. Biasanya didirikan di kawasan kediaman dan dimiliki oleh golongan berada sahaja. Okey, apakah motif seni ukiran etnik Sarawak? Biasanya seni ukiran etnik Sarawak berunsurkan motif etnik dan geometrik. Okey, bahan apakah yang digunakan untuk ukiran? Biasanya orang Sarawak menggunakan kayu merbau kerana kayu ni adalah kayu yang keras dan juga tahan lama. Okey. Habis berkenaan dengan seni ukiran kaum-kaum di Malaysia. Diharapkan pelajar dapat mengikuti PDPR dan mengingati serta menyanjungi seni ukiran yang terdapat di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.